Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga tumpuan kita masih lagi berkaitan dengan belanjawan 2023. Dan kita ada tetamu sebenarnya yang cukup istimewa menemani saya di studio ruang bicara ini. Malah kalau mengikut jadual yang telah pun ditetapkan sebelum ini, kita sepatutnya bersama dengan Menteri iaitu Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, iaitu Datuk Seri Mohammad Sabu. Tapi atas sebab-sebab kesihatan dan sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, yang berhormat Datuk Seri Mohammad Sabu tidak dapat bersama kita. Tapi kita ada pengganti yang cukup hebat juga sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, iaitu Belanjawan 2023 mengukuh agenda keterjaminan makanan. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada seorang tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, iaitu yang berhormat Encik Chan Fung Hin, yang merupakan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi YB, apa khabar? Baik, salam perpaduan, salam Malaysia Batani dulu. Sama-sama kita. Ya. YB sehat? Sehat. Cuma saya datang ke yang studio ni kan. Pertama kali ya YB? Pertama kali saya datang. Dan pertama kali datang saya kena minta atau tambahkan jaket kerana saya tahu studio ni selalu sejuk. Betul. Cuma harap yang malam ni yang perbincangan kita jangan panas sangat lah. Itu menarik sebenarnya YB ya. Tapi sebelum itu juga YB sebelum kita bercakap tentang topik yang menjadi pilihan kita lah. Jadi secara keseluruhannya bagaimana perasaan YB bila kita bercakap tentang Belanjawan 2023 itu, terutamanya yang dibentangkan, yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Okey, yang first impression kan, yang ini secara pribadilah kan. Saya anggap bajet yang kali ini, yang Belanjawan Madani 2023 ini sangat menitik beratkan ni agenda untuk memperkukuhkan ini keterjaminan makanan. Ini dapat kita lihat kerana selalu apabila kita bincang tentang bajet ni, memang kita nak bincang tentang angka-angka kan. So yang dari berangka ni, yang untuk tahun ni sebanyak 5.39 bilion ringgit Malaysia telah diperuntukkan untuk agenda memperkukuhkan keterjaminan makanan. Dan daripada 5.39 bilion ni, harus kita ingat perbandingan dia dengan tahun yang lepas. Tahun lepas dia cuma sekadar 4.81 bilion. So ini maksud dia ada peningkatan sebanyak 586 juta khas untuk kementerian ini. Dan kita juga kena ambil maklum, bukan ke semua peruntukan yang untuk kita salurkan untuk membangunkan agenda ini untuk memperkukuhkan keterjaminan makanan ni disalurkan melalui kementerian kita. Ada juga yang disalurkan melalui agensi atau kementerian yang lain. Seperti contoh, ada 1 bilion ringgit Malaysia di bawah skim pembiayaan agrofood disalurkan melalui Bank Negara Malaysia. Lepas tu Bank Negara Malaysia dia akan lihatlah mana bank yang ada minat yang untuk tolong menyalurkan yang peruntukan 1 bilion ringgit ni. Dan satu lagi contoh ni, satu agensi MTech. Ini agensi ni di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka juga ada satu program yang nama dia Digital AgTech. Digital Agricultural Technology lah, AgTech. Dia lebih kurang 10 juta ringgit Malaysia yang dijangkakan untuk memanfaatkan 100 pertubuhan pelatangan kawasan di seluruh negara ni supaya pesawat kita dapat upskill untuk mengguna pakai ini teknologi AI ke, teknologi yang lebih bersifat pintar ke, dalam meningkatkan hasil pertanian. So ini adalah inisiatif yang untuk membantu agenda ini, tapi bukan melalui kementerian kita. Cuma macam mana pun agenda untuk memperkukuhkan keterjaminan makanan untuk negara ini, dia bukan satu agenda yang cuma satu agensi atau satu kementerian sahaja yang akan melakukan. Ya, satu agenda bersama. Di antara ini merentasi kementerian. So ini secara ringkaslah saya lihat Belanjawan ini amat menunjukkan keprihatinan
Menteri Keuangan, yaitu juga merangkap Perdana Menteri kita, sangat menitik beratkan soal rakyat terutamanya. Ya. Soal makan minum. Betul. Satu permulaan yang cukup menarik sebenarnya YB. Walaupun pertama kali bersama kita di ruang bicara ini. Oh ya, sebelum saya lupa, kita juga sebenarnya mendapat kebenaran daripada Yang Berhormat Chan Fung Hin. Kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja, boleh menggunakan dua talian yang kami sediakan seperti biasalah kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baiklah, daripada apa yang YB sebut sebentar tadilah, memang kita lihat bahawa banyak insentif sebenarnya disediakan baik kepada petani, kepada penternak, nelayan dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pertanian khususnya, dan insentif yang diumumkan ini adalah merupakan sesuatu yang cukup dinanti-nantikan oleh golongan ini sebenarnya. Jadi reaksi dan juga harapan daripada golongan ini, YB. Saya rasa beginilah. Sebelum kita merangka bajet ni, kita pernah adakan sesi lipat urus, dengan ni wakil-wakil yang daripada belatang ke, dari nelayan ke. So kita harap semua pemegang taru ni mereka rasa puas hati lah tentang ni apa kata ni yang perbelanjaan yang kita rangkakan untuk kali ini, selepas kita mendengar input daripada mereka. So cuma yang penting ni, saya rasa yang penting untuk rakyat adalah tak lain tak bukan subsidi lah. So saya nak cakap sikit tentang subsidi ni. Silakan. Ya, di antara 5.8 bilion ini, yang satu portion, satu bahagian yang amat signifikan, yaitu 1.8 bilion. Dia diperuntukkan untuk program khusus subsidi dan insentif, terutamanya untuk industri padi dan beras, dan juga untuk nelayan. So daripada 1.8 bilion ini, 1.62 bilion untuk subsidi dan insentif seperti harga padi, baja padi, dan padi huma, dan lain-lain itu 178 juta kita khususkan untuk subsidi dan insentif untuk nelayan. So ini sesuatu yang amat penting kerana kedua-dua golongan ini sentiasa kita dikaitkan dengan kedudukan sosioekonomi yang mungkin kurang berata sikit, kebanyakan dalam golongan B40. So ini salah satu cara kita nak menolong mereka supaya kita tolong mereka juga menghadapi dengan cabaran dalam industri ini lah. Dan selain ini, satu isu yang cukup hangat yaitu isu telur ni kan. So yang untuk subsidi untuk telur dan ayam ini satu what we call it staple food, makanan yang memang cukup asas sekali, yang di mana membekalkan protein dengan harga yang berpatutan. So macam mana kita nak memastikan harga itu berpatutan? So adalah wujudnya subsidi juga untuk telur dan ayam. So kerajaan perpaduan ni kita telah membuat satu keputusan bahawa kita akan menyediakan subsidi untuk telur dan ayam sehingga Jun tahun ini dengan peruntukan sebanyak 1.28 bilion khas untuk telur dan ayam. So ini sesuatu keprihatinan kerajaan terhadap kos sara hidup yang semakin tinggi. Kita harap dapat menstabilkan harga sedikit supaya rakyat pun hidup dengan lebih senang lah. Sedikit YB, bila YB sentuh tentang isu telur, ini pun telur ayam lah. Ini pun menjadi isu yang menarik dan penting sebenarnya. Kita tahu baru-baru ni Yang Berhormat Menteri telah pun berada di India dalam usaha untuk mengimport telur daripada India. Tetapi ramai juga yang merasakan tak puas hati. Dia orang kata telur ayam daripada India tu saiznya agak kecil, tetapi harga yang dikenakan ataupun yang disebut di sini agak tinggi. Jadi apa komen YB? Dia begini, kerana yang harga dia itu kita tak kawal harga untuk India ini. Yang harga yang untuk telur India ini, yang kita kawal ni untuk telur ABC yang di pasaran ni. Untuk pasaran tempatan. So kenapa kita nak import yang telur dari India? Kerana seperti ramai yang telah dimaklumkan, kerana untuk bulan November dan bulan Disember yang lalu, kita memang menghadapi ini gangguan dari segi bekalan untuk telur. So yang pentingnya ini kita nak pastikan bekalan senantiasa ada cukup. So ini yang paling penting sekali. Kalau tak ada bekalan,
tak payah kita cakap itu yang pasal harga dia berapa ke, itu kurang penting. Yang paling penting sekali actually sebenarnya adalah bekalan. Kita mesti nak memastikan bekalan ni cukup. So kita ambil ni satu short term measure lah, satu plan jangka pendek untuk menghadapi masalah yang kritikal yang di hadapan kita dulu. So tetapi saya nak menegaskan sekali lagi, ini bukan polisi atau dasar untuk long term, untuk tempoh yang berpanjangan, kerana kita memang nak melindungi pengusaha-pengusaha, penternak-penternak ayam dan telur ini supaya mereka dapat meningkatkan balik kapasiti mereka selepas bisnes mereka terganggu oleh COVID selama 2 tahun yang lalu lah. So ini kena kita lakukan dengan face by face. Tak boleh sekejap kita terbuka kepada pasaran dan terus tu harga melonjak. So ini pun sesuatu yang cukup menarik kerana kerajaan ini selalu kena berhati-hati untuk membuat ini judgement dengan membuat balancing di antara bekalan dan juga harga. Betul. Okey, kita kembali daripada topik yang kita bincangkan. Sasaran untuk mengeluarkan petani, penternak, pesawah, nelayan daripada terperangkap dalam golongan B40. Ini pun merupakan isu yang menjadi keutamaan sebenarnya kepada kementerian. Jadi adakah YB merasakan bahawa belanjawan 2023 ini adalah jawapan sebenarnya kepada masalah ini? Okey, seperti semua orang yang adalah maklum lah. Perdana Menteri kita kali ini dia sangat berani with a bold vision. Dia kata dia nak menoktahkan kemiskinan tegar. Okey. So dalam agenda untuk membasmi kemiskinan tegar ni, salah satu cara memang melalui macam mana kita nak menolong pesawah ke, penternak ke, petani ke, nelayan ke, supaya pendapatan mereka meningkat. So salah satu faktor yang kamu kena lihat iaitu pesawah. Kerana ini yang paling penting, seperti tadi yang saya sudah huraikan, 1.6 bilion kita guna pakai untuk bantu pesawah. Dan untuk tahun ni julung kali pertamanya ada profit sharing daripada Pernas. Satu syarikat yang selalu dikatakan monopoli ini import beras. So ini pertama kalinya dia selain memikul 10 aplikasi sosial. Okay? Syarikat ini sudi berkongsi keuntungan bersih mereka dengan pesawat selepas Perdana Menteri kita berjaya merunding sama syarikat tersebut lah. So ini terima kasih kepada inisiatif yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sumbangan 30% daripada keuntungan bersih untuk kembali untuk membantu pesawat. Saya rasa ini satu langkah yang amat bold, yang amat kreatif. Ya, di mana ini keadilan sosial kita juga menegakkan tanpa menjejaskan atau tidak stabilkan bekalan atau buat syarikat ini nak bantu dengan kita dengan lebih rela hati dia. Ini sesuatu skill yang amat penting ni. Betul. So ini yang untuk Pernas yang pertama sekali. Ini sebagai tambahan kepada yang sudah satu announcement, yang sudah satu pengumuman bahawa mereka sudah bersedia untuk menyumbangkan 60 juta ringgit Malaysia secara berperingkat untuk pesawah. So yang 30% sharing tu adalah on top of 60 million yang telah diumumkan pada tahun yang lalu lah. So ini sesuatu yang amat saya rasa julung-julung kalinya di Malaysia ini. Semasa sebelum itu YB, semasa YB tadi menyebut bahawa sebelum belanjawan ini dalam usaha untuk membantu golongan petani khususnya lah, lipat lurus diadakan, selalunya apa masalah yang mereka bangkitkan? Yang sepanjang lipat urus ni yang untuk kaum petani kan, kalau untuk pesawat memang selalu yang dikatakan yang oleh mereka itu adalah beban hidup mereka semasa musim tengkujuh atau musim kering ke. So sebelum hasil mereka dapat menuaikan. So ini kita pun ada menyediakan berbagai ini panduan yang tadi ini untuk seperti contoh 200 ringgit untuk pesawat untuk satu musim. Kalau hasil mereka masih belum bersedia untuk tertuai lah. Dan selain ini kita juga ada satu program yang nama dia program rezeki tani.
Okey. Yang program yang rezeki tani ini dia lebih bersasar kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah yang berdaftar di bawah sistem IKASI lah. So kita kena atas sistem IKASI dan lepas tu kita berbantukan senarai nama itu. So yang untuk program rezeki tani ini kan peserta kalau boleh kena menjalankan projek Quick Win. Quick Win yang maksud dia yang memberikan hasil dalam tempoh pendek di antara 3 hingga 6 bulan. So kita akan bantu mereka dengan bantuan in-kind. Maksud dia bukan dari segi kewangan, cuma dari segi bahan-bahan, baja, ini in-kind. Baja, benih dan sebagainya. Dengan kadar maksimum 10,000 ringgit Malaysia untuk keperluan projek yang peserta ini lah. So ini program rezeki tani. Dan saya juga nak menekankan di sini bahawa semua agensi di bawah kementerian ini dia pakai satu pendekatan yang sentiasa memantau. So maksud dia kita bukan setakat kita memberikan tu bantuan sekali one off, secara in-kind lepas tu kita hilang, bukan. So agensi kita senantiasa bersedia di sisi anda, untuk membantu anda, untuk memantau macam mana hasil sekarang macam mana dengan tanaman sekarang So ini sesuatu yang kita selalu lakukan. Yang baru-baru ini saya pun baru melawat ke Mardi. So Mardi pun menunjukkan kepada saya macam mana mereka dengan program mereka untuk membantu, untuk memperluaskan atau menyebarkan ini pengetahuan untuk macam mana buat tanaman So ini memang senantiasa ada sudah. Bila YB sebut tentang lawatan ke Mardi dan sebagainya, tiba-tiba saya terfikir satu perkara lah YB. Mungkin YB baru sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan keterjaminan makanan ini. Tetapi dari your personal observation sendiri lah YB, apakah masanya sudah tiba di mana dari segi pertanian di negara kita sendiri harus berubah mengikut teknologi yang lebih moden. Ini memang dekat dengan di hati saya. Kerana selalu saya melawat ni kan, saya suka melawat ke closed store. Closed environment farming. Yang di mana ini yang secara yang tertutup ini, dia mengurangkan pendedahan kepada risiko yang dari luar. Kerana selepas saya masuk ke kementerian ni kan, saya realize, saya memahami bahawa industri pertanian dia satu industri yang cukup high entry level dan juga high risk, risiko tinggi. Betul. Kalau ada penyakit datang, you sekali kemungkinan yang tanaman kamu, ternakan kamu boleh habis. Musnah. So dalam mengatasi masalah ini, so berbagai jenis cara pertanian moden saya telah melawat dan saya berpendapat bahawa sebenarnya di Malaysia teknologi sedia ada. Kamu melawat saja ke ni Mardi melawat saja ke mana-mana ini TKPM, Taman Kekal Pengeluaran Makanan seperti contoh kalau dekat di Serdang, kamu boleh nampak dia all the showcase of macam mana nak pakai pakai teknologi moden, smartphone drone sensor untuk menambah baik dari segi tanaman. So teknologi sudah ada. Cuma masalah dia dua. The first thing modal. Ada wang tidak untuk invest, untuk melabur dalam ini. Dan kedua sikap. Yang sikap yang saya maksudkan ni dia lebih kepada petani yang konvensional, yang petani yang mungkin dia risau sikit, dia takut sikit macam mana adaptasi kepada perubahan ni lah. Cuma saya nampak kalau dari segi kewangan ni sebenarnya kita melalui banyak program kita senantiasa sudi untuk membantu lah. Dan sekarang dengan teknologi yang semakin popular ini, semakin teknologi popular, semakin harga dia turun. So kamu boleh lihat di Mardi, dia ada satu showcase yang cukup baik. Dia ada teknologi yang untuk B40. Kamu kalau ada modal sebanyak 30,000, kamu boleh buat tanaman secara tertutup untuk cara ini. Dia ada untuk M40 yang modal dia mungkin yang diperlukan tu 200,000. Supaya kamu buat yang size tu. Ada juga yang T20, T20 yang lebih yang lebih canggih lah kan. Tetapi secara ratanya saya dimaklumkan bahawa ROI, ini return on investment lah, dia lebih kurang 2 tahun.
dia actually you boleh dapat balik. So ini teknologi sentiasa ada. Cuma ini terbulanglah kepada petani nak adaptasi dengan perubahan itu tersebut. Okey, semakin menarik sebenarnya YB. Memang YB saya selesa sebenarnya memang bersama dengan YB setakat ini. Dan tapi saya nak bagi ruang dan peluang kepada YB teguk dulu minuman. Kita akan berehat buat seketika. Dan kepada anda, jangan lupa kami menyediakan 2 talian kalau anda juga ingin berkongsi pandangan ataupun pendapat, dan saya ulangi lagi 2 nombor yang kami sediakan kepada anda. 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Saya nak berehat dulu. Saya dan YB juga nak minum-minum dulu. Tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik Belanjawan 2023, mengukuh agenda keterjaminan makanan, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Chan Fung Hin, iaitu Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baik, Wabi, kita juga nak sentuh tentang cabaran di sektor agro makanan negara ini sendiri. Apakah kemampuan ataupun apakah dengan belanjawan 2023 ini Wabi merasakan bahawa mungkin cabaran yang dihadapi di sektor agro makanan negara ini mungkin akan dapat diatasi ataupun sekurang-kurangnya dikurangkan? Okey, untuk cabaran sektor agro makanan ini, saya akan membahagikan kepada 2 faktor yang berlainan. Satu faktor yang luaran, yang bersifat antarabangsa. Ini saya pakai ini 3C. 3C. Yang pertama itu climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim yang membawa pola hujan yang berlainan, yang berbeza, yang berubah. Lepas tu cuaca yang lebih ekstrim. So itu untuk perubahan iklim yang pastilah climate change. Yang kedua itu COVID and diseases. COVID dia menandakan satu era di mana penyakit berleluasa. Penyakit yang dia senang-senang dia boleh jadi ini pandemik ke, endemik ke. So sesuatu yang manusia dalam melalui, dan sekarang haiwan ternakan pun melalui. Sekarang kamu akan lihat ada ini cabaran untuk bird flu, untuk unggas. You boleh nampak ada cabaran ni ASF untuk ginjil. So ini sesuatu yang cabaran dia, yang dari luaran. Kerana ini bukan bersifat dari dalaman, dia dari luaran. Yang ketiga itu konflik. Konflik yang dari mana? Seperti yang perang di antara ini Ukraine dan Rusia. So sesuatu yang sesiapa pun tak pernah jangkakan, tapi dia tiba-tiba dia berlaku, dan kerana itulah harga untuk input kita semakin naik. Harga baja ke, harga ini untuk ini feedstock ke, ini semua dia terus naik. So ini yang cabaran yang luaran. Yang cabaran yang dalaman ni, saya lihat kepada satu yang pertamanya kekurangan remaja atau golongan belia melibatkan diri dalam industri pertanian. So ini cabaran yang agak merunsingkan, kerana selalu di kementerian kita nak berfikir atau merancang macam mana nak meremajakan industri pertanian ini. Yang keduanya, yang pertanian, yang industri ini selalu perlukan bantuan. Dia satu industri yang seringkali perlukan subsidi daripada kerajaan supaya membantu pengusaha-pengusaha mereka untuk menerungi yang cabaran-cabaran yang tersebutlah. So yang kali ini yang diantara inisiatif untuk mendepani cabaran, saya boleh katakan yang selalu kemudian kita menitik beratkan, yaitu macam mana kita nak mengurangkan kebergantungan kepada ini feedstock, yang bahan makanan untuk ternakan ni, kita kurangkan daripada import. So ini salah satu percobaan sekarang lah, yang telah diumumkan pada bajet untuk tahun ni, yaitu kita dengan kerjasama dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, kita akan buat penanaman jagung bijian seluas 70 ekar. Kerana jagung bijian ni dia merupakan salah satu ini komponen yang penting untuk input
untuk ternakan. Tapi dulu tanaman jagung kita dah buat. Kita tak buat, cuma kos dia selalu tak cukup efektif. Dia yang cabaran yang besar di Malaysia ni kan. Kalau untuk penanaman yang untuk jagung pijan ni selalu yang dikatakan cuaca kita kemungkinan tak berapa sesuai. Kerana dia melibatkan proses yang pengeringan supaya pijan tu dia boleh dipakai. Tetapi cuaca kita cukup lembap, banyak ini moisture kan, so ini sesuatu yang mencabarkan dan sekarang kita pun selalu melalui ini kajian kan, terutama yang daripada Mardi kan, so kita nak cuba sekali lagi lah, so kita kena sentiasa bersifat positif, so untuk mengurangkan kebergantungan import untuk ini jagung pijan ni bukan sesuatu yang senang. What happened to ladang jagung di Perlis ya dulu? Di Perlis sekarang kita masih teruskan. So bukan maksud dia tak dapat ditanam, dia boleh ditanam, cuma cost dia. So ini macam mana kita nak further optimize kan dia punya cost, ini pun sesuatu yang penting. Yang kedua ini yang seperti yang saya katakan, kita melalui ini subsidi ke, insentif ke, skim pembiayaan agro food berjumlah 1 bilion ringgit ke semua ini kita pun untuk bersifat untuk sentiasa untuk membantu ini pesawat ke yang petani. Cuma saya nak yang menitik beratkan ni ada program Digital AgTech yang tadi saya sudah sebut, yang melalui MTech ni kita nak ini diperuntukkan untuk melatih berkebun kecil supaya mahir dan berkeupayaan menggunakan teknologi yang terkini. Ini penting kenapa? Kerana macam mana kamu nak menarik golongan belia menceburi dalam bidang ni, kamu kena memberikan satu gambaran yang cukup positif supaya remaja dia minat. Dan dia nampak kalau petani ini cuma setakat memakai cangkul ke, kena pakai topi yang besar ke di bawah matahari yang terik ke, kemungkinan kurang menarik. Kalau kita memaparkan satu image, kamu boleh main dengan drone, kamu pakai seluar jeans yang Uniqlo, yang berjenama pun itu. Tanggapan dia akan berbeza. So ini sesuatu yang selalu kita nak mengusahakan. Dan yang penting ni, dan satu lagi, kita adakan allowance modal dipercepatkan dan pengecualian cukai pendapatan 100% ke atas perbelanjaan modal yang telah digunakan untuk memacu pengusaha agro makanan untuk menerima guna teknologi sebagai penggerak. So ini pun satu elemen yang penting untuk budget tahun ni. Kerana kita nak menggalakkan, nak memodernkan ni sektor agro makanan. So insentif yang bersifat yang macam ni kita harus senantiasa menitik beratkan supaya kita menarik golongan belia cukup minat untuk bidang ni. You keep on mentioning YB tentang untuk menarik minat belia-belia. Ini pun sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Tetapi ada juga isu yang mengatakan bahawa mungkin ialah daripada apa yang YB sebut sendiri, bukan mudah untuk menarik golongan ini untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian. Tetapi mereka juga, saya pernah juga tanya belia-belia yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian. Mereka mengatakan susah untuk mendapat tapak tanah dan sebagainya. Sedangkan kita ada juga tanah-tanah terbiar sebenarnya yang tidak dibangunkan. Jadi tidakkah ini juga merupakan satu aspek ataupun satu isu yang perlu dilihat serius oleh kementerian? Sangat-sangat penting. Aspek yang cukup penting. Kerana dalam pertanian ni tanpa tanah, apa-apa pun tak payah dikatakan. Kan? So yang unsur yang pertama ini adalah tanah. So siapa yang menguasai tanah? Di bawah kerajaan negeri kebanyakan. Betul. So dalam yang bajet ni kita ada satu inisiatif penyediaan 30 juta ringgit Malaysia untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk melaksanakan projek-projek agro makanan. So cuma yang mekanisme ni sekarang masih dalam proses dimuktamadkan. So cuma dia satu tujuan atau objektif yang utama ni, macam mana kita nak mengatasi masalah tanah terbiar. Dan tanah terbiar ini macam mana kita nak menggunakan pakai supaya lebih banyak lot tanah diperuntukkan supaya golongan belia yang kekurangan tanah ini dia berasa sekarang ada chance, sekarang ada ni peluang supaya mereka dapat bersama. Dan selain daripada ini kerajaan negeri, ini syarikat-syarikat GLC yang seperti Felda ke, Felkra ke, Rista ke, ini syarikat-syarikat penanaman, pelatangan yang
cukup dengan tanah land bank yang cukup besar kan. So dalam budget yang kali ini kita buat anggaran 800 ekar. Kita akan sama-sama kita membangun bersama Felda, Felra dan Rista. Dan juga agensi di bawah kementerian yang kita ini lah. So ini satu contoh di mana kerajaan persekutuan kita sediakan tanah, kerajaan negeri atau GLC kita bekakan tanah. Ini tanah dan tanah. TANA and TANH. Dua-dua pun nadanya tanah kan. Okay. So LTAT seperti tadi yang saya katakan, mereka pada tahun ini telah membutuhkan 70 ekar tanah. Ini pun satu percubaan di antara agensi, multiple agensi dalam satu agenda yang bersama. Yang 70 ekar LTAT ini kita khas untuk penanaman jagung bijian. So ini satu cara yang kita tengah melakukan kerana sebenarnya banyak ini TKPM. Ini Taman Tapak Kekal Pengeluaran Makanan, dia pun bersifat kerajaan persekutuan mengeluarkan dana untuk membangunkan fasiliti. Peruntukan untuk membangunkan fasiliti, cuma dana itu kena dibekalkan oleh kerajaan negeri. So dengan cara multiple agency atau multiple yang berbagai government, yang kerajaan, yang negeri dan persekutuan, kita bekerjasama, barulah kita boleh lihat satu sinergi untuk membawa maju yang sektor ini. You keep on mentioning about kerjasama di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sebagai anak jati Sabah, saya juga nak tanya lah. You faham? Saya juga nak tanya tentang bagaimana di Sabah dan Sarawak khususnya. Dikatakan bahawa Sabah dan Sarawak masih mempunyai tanah-tanah yang terbiar begitu luas, begitu basah dan sebagainya. Jadi apa yang akan soalan ni cukup menarik ya. Saya selaku anak jati Sabah kan, yang selalu saya amat minat tentang what's the role of federal government and what's the role of state government. Exactly. So dalam sektor pertanian ni, dia satu isu atau satu bidang yang cukup menarik. Kalau di Semenanjung, sektor pertanian ni dia di bawah kerajaan persekutuan dan juga di bawah kerajaan negeri. Tapi kalau untuk Sabah Sarawak, otonomi dia lebih kepada kerajaan negeri. So kerajaan Sabah dan kerajaan Sarawak dia harus adakan matlamat atau polisi dasar yang masing-masing untuk menentukan apakah hala tuju mereka untuk memajukan pertanian mereka. Kalau untuk Sarawak, kerana saya 2 minggu yang lalu saya baru balik dari Sarawak. So Sarawak dengan visi nak mencapai status net importer, net exporter, menjelang tahun 2030. So Sarawak mereka ada satu azam yang cukup tinggi, mereka nak ekspor makanan menjelang tahun 2023. Ini untuk Sarawak. Yang untuk Sabah, Sabah ini dia lebih melihat dengan macam mana kita nak membangunkan tanah-tanah GLC di bawah kerajaan Sabah. So ini yang selalu ditukar fikiran di antara saya, pihak saya dan juga pihak kerajaan negeri melalui Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, yaitu Datuk Seri Jeffrey Kitingan. So kita mengatakan perbincangan. So kerja pertama saya selepas saya angkat sumpah sebagai Timbalan Menteri di Peringkat Persekutuan, saya balik ke Sabah. Perkara pertama, saya memberikan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji, dan juga memberikan kunjungan hormat kepada Datuk Seri Jeffrey Kitingan. Saya juga nak mencelah di sini YB ya. Sarawak terkenal dengan lada hitam Sarawak dipanggil ya. Dikatakan kebelakangan ni ada masalah dengan pengeluaran lada hitam Sarawak. Betul ke? Lada hitam ni dia bukan terletak di bawah kementerian ni. Dia terletak di kementerian ini Perdagangan dan Komoditi. Saya tak patut komen lah yang untuk ini lah. Cuma saya agak kagum dengan apa yang pencapaian kerajaan Sarawak ini khususnya untuk pertanian, kerana saya sendiri saya melihat salah satu tapak kekal pengeluaran makanan di Rambangi yang dekat dengan Kuching tu, kerajaan Sarawak mereka sudi memberikan dana untuk menyediakan ni server
untuk peserta dalam program itu dapat menggunakan pakai IoT, Internet of Things. So ini sesuatu contoh yang cukup baik di mana kerajaan negeri juga harus memberikan komitmen juga. Kerana tak boleh kerajaan persekutuan sahaja yang memberikan peruntukan, tapi kerajaan negeri yang kaya dengan tanah harus datang bersama-sama. Okey, baik. Apa ni YB? Kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin ada lagi masa sebenarnya, banyak lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan YB, tapi apapun kita berehat dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Chan Fung Hin, iaitu Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dan kita tentunya masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2023 mengukuh agenda keterjaminan makanan. Baik. Satu lagi perkara juga yang ingin saya dapatkan komen daripada YB adalah berkaitan dengan apa yang disebut sebagai penggunaan baja organik. Ini juga dikatakan mempunyai sasaran yang tertentu sebenarnya. Jadi bagaimana agaknya YB usaha seperti ini dapat menarik lebih banyak penyertaan sebenarnya? Okey. Apabila kita nak cerita pasal ni organik ini, dia sebenarnya berkaitan dengan satu pembangunan yang mampan. So ini dia berkaitan dengan komitmen kerajaan terhadap matlamat untuk pembangunan mampan 2030. Ini SDG lah, SDG 2030. So yang untuk yang organik ini kan, sebenarnya KPKM melalui Jabatan Pertanian DOA, kita telah lama memperkenalkan skim amalan pertanian organik dengan COP dia My Organic sejak tahun 2003. So ini bukan sesuatu yang baru lah. So ini yang My Organic ini dia memberikan pensijulan kepada latang-latang yang mengamalkan pertanian secara organik, dan sehingga gini sebanyak 330 latang telah dipersetujukan dengan keluasan 2,000 lebih hektar. Dan KPKM memanglah kita sentiasa nak mensasarkan lebih banyak latang supaya mereka juga boleh dipersetujukan dengan ini My Organic inilah. Dan untuk dasar Akor Makanan Negara 2021 ke 2030 juga memberikan tumpuan kepada peningkatan pengeluaran hasil pertanian secara organik. Ini memang disenarai di bawah dasar Akor Makanan Negara DAN. So yang dalam hal ini, langkah-langkah yang telah diambil oleh KPKM untuk menarik minat ke arah pertanian yang organik ini adalah seperti menggalakkan dan mempromosikan penggunaan input pertanian yang seperti pokasi yang berasaskan tu microbes. Ini microbes lah, atau EM, effective micronism. Lepas tu kita juga menggalakkan penggunaan ni bahan sisa tanaman. So seperti contoh jerami padi sebagai kompos, dan juga kita nak menjalankan aktiviti pengembangan melalui lawatan ke, khusus ke, latihan ke untuk mendidik ini petani supaya mereka menghasilkan pajak organik, dan mereka boleh melalui sisa buangan mereka sendiri menggunakan pakai semula sebagai pajak organik untuk mereka sendirilah. So ini sesuatu yang kita tengah usahakan, yang pajak organik ini. Okey, saya juga nak tanya, tadi pun kita sentuh sebenarnya YB sebentar selalu tentang pengurusan industri pertanian itu dari segi perubahan teknologi. Kita juga bercakap tentang kelestarian pertanian itu diguna dan dilaksanakan secara maksimum. Jadi langkah kementerian sendiri untuk menuju ke arah ini sebenarnya apa yang dilakukan? Untuk pertanian pintar kan, pertanian pintar ni memang satu highlight lah dibawa oleh ini rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12. Untuk subsektor tanaman ni dibawa RMK ke-12, kita akan memperuntukkan setinggi 232 juta ringgit Malaysia untuk Jabatan Pertanian, supaya mereka menyediakan projek yang menaik taraf sistem pengairan yang sedia ada kepada sistem pengairan yang smart, yang pintar, smart irrigation. Dan kedua, kita nak menaik taraf
okey, Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM yang sekarang yang ada ini supaya dinaik taraf untuk menggunakan pakai teknologi moden untuk menjadi sesuatu yang lebih pintar, okey. Dan juga kita projek untuk membangunkan tanah geospatial, okey, sebagai alat panduan di ladang. Ini lebih kepada satu data di mana itu cara itu ruangan dia itu supaya kita boleh membantu dalam belakangan lah. So ini untuk subsektor tanaman. Kalau untuk subsektor ni ternakan ni kita selalu menggunakan bioteknologi pembiakan. Ini untuk menghasilkan ternakan yang lebih bermutu dan juga aplikasi teknologi real time Artificial Intelligence Assisted Cattle Management System. Ini untuk penternakan untuk ruminan dan juga untuk tenusu dan juga amalan penternakan ni yang amat penting secara reban tertutup atau closed house system. Ini seperti tadi saya mengatakan pendedahan kepada risiko luaran kepada penyakit ke ini selalu berlaku apabila kamu menggunakan pakai cara ternakan yang lama. So kalau kamu menggunakan pakai cara ternakan yang bersifat tertutup ini, yang moden ini, kamu dapat mengasingkan diri daripada pendedahan yang berterusan kepada penyakit-penyakit yang dijangkiti lah. Dan lepas tu juga kita boleh menggunakan pakai blockchain. Okey, sistem blockchain diperkenalkan supaya terutama dalam ini sarang burung walet. Sekarang pun tengah berlaku ni. Ini terlibat dalam traceability. Blockchain tu dia satu sistem, satu teknologi di mana kamu boleh trace back di manakah yang rantaian tu. Okay. So kalau untuk subsektor yang perikanan ni, industri ternakan ni udang dan ikan sanggar ni akan menggunakan teknologi auto feeder dan juga menggunakan ni paket reel untuk mengangkut hasil dan juga automatic sensor untuk menguji suhu air gas, perubahan angin gas ini pun sedang digunakan dan juga smartphone alert system untuk mengesan tahap oksigen. Kerana tahap oksigen ni amat penting apabila kita mengusaha dalam aquaculture. Okey, dan juga menggunakan drone lah. Cuma ni kesemuanya ini melibatkan modal yang lebih tinggi lah. So ini pun terpulang kepada sama ada pengusaha nak membuat kerja yang lebih tahan atau kalis tentang risiko luaran. Tapi ada sumbangan tak daripada kementerian untuk yang seperti yang saya usaha yang tadi itulah. Yang tadi saya ada mengatakan kalau modal yang digunakan untuk memodernkan ini yang facility ini kan boleh memohon mendapatkan 100% ini tax free. So ini salah satu galakan kita untuk menggunakan pakai teknologi moden lah. Menarik. Dan Agrobank ini satu bank di bawah kementerian yang kita ni kan sentiasa menyediakan dana yang cukup untuk sesiapa yang nak uptake untuk menggunakan pakai untuk adaptasi teknologi. Dan pagi ini saya baru melawat ke Agrobank. Mereka memberitahu untuk bajet yang lalu. Bajet tahun lalu tu untuk pemodernan. Ini teknologi pemodernan pertanian ni cuma 8% di pohon saja. So ini sesuatu yang cukup berpotensi. Maksud dia masih ada dana tersedia untuk kamu untuk memohon. Cuma yang saya selalu nak mengatakan teknologi sudah ada. So yang sekarang sama ada pengusaha nak cuba tidak. Bagaimana nak mengubah pemikiran petani? Saya rasa ini kamu boleh selalu datang ke yang agensi kementerian yang terdekat. Seperti contoh saya rasa Serdang Serdang kalau kamu melawat ke Marti, dia ada tempat pertanian untuk umum. Kamu boleh melawat yang taman inovasi mereka, kamu boleh melihat sendiri macam mana itu vertical farming. Kalau kamu tinggal di kondominium pun, Marti pun ada menyediakan satu sistem yang kamu nampak macam biasa. Cuma dia sistem yang dengan kiraan engineering dia ke, dengan yang bersifat inovatif ke, supaya kamu boleh menanam sayur-sayuran di lobi, di lobi kamu sendiri di kondominium ni. So ini amat berdekatan dengan kehendak ini penduduk-penduduk dekat urban, dekat bandara. Dan tahun ni kita pun sangat menitik beratkan urban farming melalui ini program kebun niti yang melibatkan community dalam
penanaman sayur-sayuran untuk penggunaan setempat. Tapi pertanian okey lah Wabi ya. Yes. Pelihara ayam tak boleh lah. Ini memang lah, ini tak boleh lah. Okey Wabi, saya juga nak bangkitkan satu lagi persoalan lah. Tadi pun Wabi sebut tentang perkara yang berlaku, iaitu kesan perubahan iklim kepada sektor agro makanan. Sekarang pun kita menghadapi masalah banjir yang kadang-kadang unpredictable lah. Kita tengok cuaca begitu baik, tiba-tiba dalam sekelip mata berlaku hujan lebat dan sebagainya. Jadi perancangan daripada KM sendiri dalam memastikan bahawa industri dan rakyat tidak terjejas teruk disebabkan oleh perubahan iklim ini, Wabi. Okey, perubahan iklim ni dia melibatkan dari segi banjir ke, kemarau yang berpanjangan ke, peningkatan suhu, pola hujan yang telah berubah, serta kenaikan aras laut. Air laut. So ini memang cukup mencabar. Memang cukup mencabar, dan kementerian selalu kita nak mempergiatkan aktiviti pertanian kita ini supaya yang bersifat mampan. Okey, so kemampanan, berdaya tahan dan berpacukan kemajuan teknologi ini antara 3 unsur yang penting untuk kita pakai untuk menghadapi cabaran ni lah. So secara khususnya ini lebih khusus, yang tadi itu sangat general kan. So sekarang yang lebih khusus untuk pembangunan dan penggunaan variety padi yang boleh tahan banjir, boleh tahan kemarau dan air masin. So ini Mardi pun ada variety dia seperti MR297, MRQ76. Ini salah satu yang telah dibangunkan oleh Institut R&D kita sendiri. Ini variety padi yang lebih bersifat tahan lah tentang ini perubahan yang iklim ni. Dan selain ini kita juga menggalakkan penuaian air hujan, rainwater harvesting. Ini terutama untuk ladang yang bersifat tertutup itu, dengan cara engineering dia, you boleh mengutip air hujan supaya diguna balik untuk penyejukan suhu itu. Dan lepas tu kita nak meningkatkan kaedah penanaman padi berdasarkan panduan yang betul menggunakan sistem rice check. Dia satu sistem supaya kaedah penanaman ini dia lebih bersifat lebih kompetitif lah. Dan juga fermentasi nebil, rumput dan hay sebagai sumber bekalan makanan ternakan pada musim kemarau. So ini di antara cara-cara yang kita pakai inilah. Dan memang pelaksanaan kajian untuk pakar aquaculture yang ada daya tahan terhadap perubahan cuaca ini pun juga amat penting. So kita ada beberapa universiti, beberapa institut kajian yang tengah buat kajian dalam hal ini. Cuma apa sekalipun, saya rasa untuk rakyat yang paling penting tu bantuan. Kalau berlaku perubahan iklim yang seperti banjir kan, yang baru-baru ni di Johor, so rakyat first question is, mana bantuan? Yang tadi yang saya katakan tu memang bersifat lebih panjang, yang tempoh panjang kan. Kalau apa yang kita boleh immediate to deliver kan, kita selalu adakan ini semarak madani. Semarak madani yang untuk tahun ni kita menyediakan pemberian kit bencana semai. Semarak madani bertujuan untuk menyantuni komuniti agro makanan yang terjejas akibat bencana di seluruh negara ini. Kita ada 6.700 kit ready to cook. So kita ada, kalau you ada bantuan, you ada bencana, bantuan yang pertama, kamu harus menerima adalah bahan makanan yang ready to eat. Itu yang penting, kau tak ada masa untuk masak. Tapi kalau lepas pasca itu banjir itu, kita juga membekalkan kit ready to eat, ready to cook. Itu pun penting. Daripada ini ready to eat ke ready to cook lah. Dan selain daripada ini, untuk 2 tahun yang kebelakangan ni, ada satu sistem kita buat pampasan atau bantuan lah kepada ni pesawat ke petani ke yang mengalami kerugian selepas bencana. So ada satu skim tabung bencana tanaman padi. So ini yang khas untuk padi, dan juga ada satu skim yang khas untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain. So untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, maksimum yang kita buat pampasan itu kan lebih kurang 50% maksimum lah. Untuk nilai untuk pampasan lah. So di masa depan ni kita nak beralih daripada pampasan yang secara berbentuk wang ni kepada cara takafu.
So kita telah memberikan mandat kepada Agrobank untuk merangka satu skim yang baru, skim takafu tanaman. So kita, saya rasa tahun ni kita akan melancarkan untuk padi. Okay, as the first step lah. So ini di antara cara kita. Okay. Okey, kita di penghujung YB, tinggal 2 minit saja lagi. Jadi saya beri ruang dan juga peluang lah kepada YB mewakili Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, harapan dan juga janji daripada kementerian sendiri kepada mereka yang terlibat. Serengka-ringkasnya, YB. Saya rasa untuk kesimpulan untuk malam ni saya nak mengulang sekali lagi 5 hala tuju kementerian kita pada tahun ni. Yang pertama, kita nak memperkasakan industri aquaculture. Okay, kerana sumber lautan ni dia sesuatu yang depleted resources. So kita tak boleh bergantung kepada sumber semula jadi semata-mata. Kita harus menternak ikan, okay, aquaculture. So yang pertama. Yang kedua, kita melihat macam mana kita nak meningkatkan ini ternakan lembu secara feedlot. Kerana lembu ni sesuatu bahan makanan yang cukup penting untuk hari raya haji kan ini kan. Cuma setakat ini self sufficiency level memang tak cukup. Dia lebih kurang 30% sahaja. So kita nak melipat gandakan dari yang ketiga sekarang. Okey. Yang ketiga itu penggantian ini penanaman untuk jagung pijan. Yang keempat, menggalakkan orang muda untuk menceburi dalam bidang pertanian. Dan yang kelima, kita nak memperkasakan institut latihan untuk industri pertanian ni. So ini sebagai satu kesimpulan lah. Hala tuju kita pada tahun ni. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Chan Fung Hin, iaitu Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan secara peribadi, YB, saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan YB. YB boleh janji satu tak? Datang semula nanti ke program Ruang Bicara ini. Mungkin di masa-masa yang akan datang untuk bercakap tentang perkembangan semasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih. Dan mungkin boleh pujuk Menteri supaya datang juga ke program kami. Menteri tetap akan datang, jangan risau. Okey, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.